Assalamualaikum murid-murid. Okey, kembali lagi kita dengan bahagian 2 bagi tajuk mesin. Okey, untuk hari Isnin yang lalu kita sudah belajar mesin ringkas. Okey, jadi kamu kena ingat kita buat overview lagi balik. Mesin dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama mesin ringkas dan yang kedua adalah mesin kompleks. Jadi kita sudah cover untuk mesin ringkas. Jadi hari ini kita akan sambung balik ke mesin kompleks. Jadi kamu keluarkan buku teks kamu. Okey, dan kamu pergi ke muka surat. Okey, pergi ke muka surat 197. Okey, 197. Okey, jadi kita akan mula. Okey, baiklah. Untuk mesin kompleks ni maksudnya adalah alat atau objek yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Jadi maksudnya mesin ringkas ada berapa? Mesin ringkas ada berapa yang kita belajar hari Isnin yang lalu? Ada 7. Jadi mesin kompleks ni adalah gabungan antara satu ataupun lebih daripada 7 mesin ringkas tu. Okey, contohnya macam satu bahan tu gabungannya ada tuas, ada takal, ada sata condong, ada... Okey, jadi contohnya teacher ulang balik tadi, sorry ada urusan. Okey, tadi contohnya mesin kompleks ni dia adalah gabungan daripada satu atau lebih daripada mesin ringkas. Contohnya untuk satu bahan tu ada sata condong, ada tuas, ada takal dan digabung-gabungkanlah. Jadi contohnya untuk hari ini teacher akan tunjukkan ada 4 contoh mesin ringkas. Okey, yang pertama adalah gunting. Okey, gunting. Dia gunting ni adalah salah satu mesin kompleks. Kenapa? Sebab, okey, ini adalah contoh gunting. Contoh gunting. Yang pertama dia cakap situ mesin ringkasnya skru. Okey, skru ni kita boleh dapat daripada tengah-tengah ni. Okey, skru yang memegangkan gunting ni untuk dikasih begini. Okey, dan juga baji. Baji ni yang ini. Kamu ingatkan kalau baji itu yang benda yang tajam. Apa-apa yang berkaitan dengan benda tajam mesti baji. Okey, seterusnya tangga. Tangga yang pertama sata condong dan juga skru. Skru ni adalah untuk menggabungkan tangga-tangga tu di tangga tu lah. Kamu faham ke? Okey, dan juga sata condong. Sata condong tu sebab kenapa? Sebab tangga tu begitu. Okey? Dia begitu. Jadi dia memudahkan orang untuk naik, ambil lampu kah, begitu. Ambil lampu di atas siling kah. Okey, dan seterusnya tuas. Kereta sorong ataupun gerobak lah dalam bahasa kita. Okey. Tuas. Okey, tuas, skru dan juga roda gandar. Kenapa pula tuas? Sebab di sini kita letakkan daya kita, di sini tengah-tengah adalah beban dan di sini adalah fulcrum. Okey, kalau kamu lupa tu, kamu tengok video teacher yang sebelum ni. Okey, tuas. Di sini daya, tengah-tengah sini beban dan di sini adalah fulcrum. Okey, skru. Skru ni dilekat di sini, dilekat di sini. Untuk kita gabungkan tempat ni di tempat tayar-tayar ni. Dan juga roda dan gandar. Roda dan gandar ni pada roda ni lah. Okey. Okey, seterusnya kapak. Okey. Tuas dan juga baji. Kenapa pula tuas? Sebab di sini kita letakkan, sebab di sini adalah fulcrum kita. Di bawah sini fulcrum. Di sini adalah daya dan di sini adalah beban. Okey, dan juga baji. Baji ni benda yang tajam. Di sinilah yang tempat tajam di kapak tu. Okey, next. Okey, ini adalah salah satu contoh lagi. Okey, basikal. Okey, basikal, mesin ringkas yang digunakan roda dan gandar. Okey, di sini nampak ni gambar ni, roda dan gandar. Di sini. Ini adalah gandarnya dan ini adalah rodanya. Okey, tuas. Okey, tuas ni di sini. Tuas ni di sini. Sebab kenapa dia tuas? Sebab di sini kita letakkan kita punya daya. Sebab kita mau kasih gerak-gerak dia kan. Okey, seterusnya gear. Gear di sinilah yang tempat rantai basikal tu. Dan juga skru. Skru ni ada banyak di basikal untuk kita gabung-gabungkan dia punya bahagian-bahagian tu. Okey, next one, pemotong kuku.
Okey, tuas dan baji. Okey, di sini adalah daya kita dan ini adalah fulcrum. Dan di sini adalah beban kita di mana kita letak kita punya kuku di situ. Okey, dan baji ni yang tajam itulah. Okey, seterusnya gerudi tangan. Skru. Skru ni di sini. Skru tu tempat kita zzz, gitu. Okey, roda dan gandar di sini. Tu sebab kita kasih pusing-pusing dia. Sebab ini gerudi tangan, gerudi yang bukan otomatik tu. Okey, dan juga gear. Gear pun di sini juga. Okey, next one lagi. Mesin rumput, roda dan gandar. Di sinilah. Ini rodanya, sini gandarnya. Gear pun di situ juga. Dan juga baji. Kenapa baji? Sebab mesin rumput ni tajam. Sebab kalau kamu bawa dia jalan, dia akan potong terus tu rumput-rumput. Okey, baiklah. Kita akan pergi ke penciptaan mesin yang lestari. Jadi untuk tadi mesin kompleks tu, teacher mau kamu tengok nanti di muka surat 198 dan juga 199, kamu baca di situ. Dan sekarang ni kita pergi ke muka surat 201. Okey, untuk 201 ni penciptaan mesin yang lestari. Okey, lestari ni bermaksud tidak berubah-ubah. Mesin yang lestari bermaksud mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Jadi kalau kamu tengok di muka surat 201, ada dua industri di situ. Okey? Industri pertanian. Okey, industri pertanian. Okey, kalau dulu-dulu untuk membajak tanah, kita gunakan kerbau. Itu zaman dulu-dulu, petani-petani yang zaman-zaman dulu. Tapi sekarang ni petani moden menggunakan jentera. Okey, menggunakan jentera yang lebih besar, yang tidak menggunakan tenaga manusia yang banyak. Jadi, itulah kegunaan mesin sebenarnya. Mesin ni dia sebenarnya memudahkan kerja manusia. Okey, sebagai contoh, untuk kamu buat sambal. Okey, kamu buat sambal. Kalau untuk zaman sekarang ni pun kalau teacher buat sambal, kita gunakan lesung batu tu, lesung batu yang kita ketuk-ketuk tu kan. Tapi kalau untuk kita mempercepatkan proses membuat sambal tu, kita akan gunakan blender. Lebih senang kita guna blender. Kita kasih masuk bawang, kasih masuk lada, kasih masuk tomato. Memang dia auto berpusing terus. Tapi kalau kita gunakan lesung batu tu, begini-beginilah kita sampai kita tidur. Sebab lama untuk kita kasih hancur-hancur dia. Jadi itulah kegunaan mesin. Dia lebih senang sebenarnya. Kita gunakan blender, begitu. Okey, contohnya untuk menuai padi. Untuk menuai padi orang zaman-zaman dulu menggunakan sabit saja. Sabit begitu. Tapi kalau zaman sekarang ni petani moden akan menggunakan jentera juga. Okey, seperti yang kamu tengok di gambar di muka surat 201. Okey, untuk bahagian perindustrian pula. Okey, untuk bahagian perindustrian pula, kita gunakan zaman-zaman dulu untuk kita acuh, untuk kita campur-campur simen tu, kita akan gunakan cara yang manual. Macam gitu kita gunakan cangkul apa semua. Tapi untuk memudahkan kerja dan mempercepatkan lagi kerja, kita akan gunakan mesin bermotor. Masukkan sejak simen di situ, mesin tu akan tolong campurkan simen-simen tu. Okey, sebelahnya lagi mengangkat beban di gudang. Okey. Yang dulu kita gunakan mesin manual, guna troli saja. Kita angkat kotak tu di atas troli, kita tolak. Tapi untuk memudahkan kerja kita, untuk mengurangkan tenaga manusia, kita akan gunakan jentera bermotor. Itulah sebabnya mesin ni dia sebenarnya mempercepatkan kerja dan tidak menggunakan tenaga manusia yang banyak. Okey, sebagai contoh lagi, pergi lagi sebelah. Okey, muka surat 202. Okey. Kita akan pergi ke pengasah pensel. Pengasah pensel dulu dulu-dululah tiada yang pengasah tu kan. Tiada yang kamu punya sharpener tu. Kamu punya peraut tu ada dulu-dulu. Orang zaman-zaman dulu, mak bapak kita atau atuk kita, dia akan asah pensel tu gunakan pisau. Gunakan pisau. Begitu. Tapi zaman sekarang ni ada sudah peraut, ada sudah pengasah. Yang macam inilah. Seterusnya kamu pergi yang blender tu. Zaman-zaman dulu kita gunakan pengisar. Pengisar. Ataupun yang kita boleh senang nampak di dapur kita, lesung batu. Okey, kalau sekarang ni kita gunakan
blender ataupun alat pengisar yang moden tu. Okey, mesin basuh. Dulu itu pun salah satu mesin juga. Kita cuci baju guna tangan, penatnya. Kalau kita gunakan mesin basuh, senang kerja kita. Kita kasih masuk saja baju tu, sudah siap cuci baju, angkat dan juga kita jemur. Okey. Okey, dan the last one is untuk pergerakan atas air. Okey, pergerakan atas air dulu kita gunakan sampan. Kita gunakan tangan menyampan begini. Sekarang ni ada bot sudah. Ada bot yang ada enjinnya. Itu pun memudahkan kerja kita. Okey, untuk perjalanan atas darat, kalau zaman-zaman dulu kita gunakan kaki sendiri, jalan kaki, kita gunakan kuda, ataupun orang zaman-zaman dulu dia akan gunakan haiwan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Contohnya macam kuda lah. Tapi kalau zaman sekarang ni, zaman moden, kita ada kereta sudah. Ada kereta, ada motor. Motor dan kereta tu adalah salah satu mesin yang menggabungkan banyak mesin ringkas. Jadi kereta dan motor tu pun adalah salah satu mesin kompleks. Okey. Okey. Kepentingan penciptaan mesin. Okey, ini teacher ulang lagi balik. Teacher sudah cakapkan kalau mesin ni dia memudahkan kerja, mempercepatkan kerja. Okey, nombor 1, meningkatkan produktiviti pengeluaran. Okey, contohnya produktiviti pengeluaran ni macam beras lah. Beras. Kalau zaman-zaman dulu, petani zaman-zaman dulu akan cabut sendiri padi tu. Tapi kalau zaman sekarang ni ada sudah mesin, ada sudah jentera. Jadi cepat pengeluarannya. Okey, membantu mempercepat dan memudahkan kerja. Dapat mengangkut barang yang berat atau besar dalam kuantiti yang banyak. Macam tadi mesin bermotor tu. Okey, masa perjalanan dan penghantaran dari satu tempat ke satu tempat yang lain menjadi lebih singkat. Macam inilah motor dan juga kereta. Komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat walaupun pada jarak yang jauh. Okey, handphone kita ni pun adalah salah satu mesin. Okey, adalah salah satu mesin. Kalau zaman-zaman dulu kita gunakan burung. Burung, kau bawalah surat ini kepada lelaki itu. Contoh. Tapi kalau zaman sekarang ni kau WhatsApp saja. Hai. Begitu. Senang saja. Handphone ni pun adalah salah satu mesin. Okey, jadi kita sudah siap untuk tajuk mesin. Ini adalah tajuk yang terakhir untuk tahun 6. Okey, jadi habis sudah semuanya, habis sudah silibus. Kita sudah cover semua silibus dalam tempoh PDPR ni. Jadi dengan itu, ini adalah latihan kamu. Okey, kamu kena lengkapkan latihan ini, tulis di buku latihan kamu. Dan seterusnya jangan lupa hantar dengan teacher untuk teacher semak. Dan itu saja untuk pengajaran kita pada hari ini. Kita akan mulakan ulang kaji sudah selepas ini. Okey. Sekian, terima kasih.